Hello guys dan selamat datang ke Horror Story. Dan untuk malam ni aku akan cerita dekat korang tentang cerita-cerita yang telah dikongsikan kepada aku. And kalau korang nak kongsikan kisah pengalaman seram korang boleh scroll dekat bawah ni. Sebab dekat bawah ni aku dah tekan link untuk ke laman sesawang aku sama ada Facebook, Twitter ataupun Insta. Jadi korang boleh set aku kat sana dan korang boleh ceritakan pengalaman seram korang dekat aku. Okey, tanpa membuang masa lagi, mari kita mulakan kisah seram kita. Kisah seram yang bakal disampaikan ini hanyalah sekadar kisah perasaan semata-mata. Tiada kena-mengena tentang yang masih hidup maupun yang telah meninggal. Horror Story. Di sinilah kisah seram baru. Okey guys, kisah yang pertama ini datangnya adalah daripada Hizlan. Dan ceritanya begini. Seperti yang diransang pada malam ni, aku dan kawan-kawan aku akan pergi membuat paranormal di sebuah bangunan lama yang dikenali sebagai Highland Tower. Bagi yang tak tahu, Highland Tower ni adalah sebuah bangunan lama yang paling berhantu sejak tahun 1993 oleh kerana kemalangan yang pernah terjadi dekat sana. Aku tak tahu sama ada bangunan ni memang betul berhantu ataupun tak, tapi walau apa pun, malam ni akan jadi malam penentu bagi kita orang. Kumpulan kami ni terdiri daripada 4 orang, iaitu aku, Arif, Shah dan Mirul. Setibanya kita orang dekat sana, aku dan kawan-kawan aku pun mulalah keluarkan barang-barang keperluan kita orang untuk nak buat paranormal. Bila aku masuk je dekat dalam Highland Tower ni, bulu rahmat aku dah mula tegak dah. Rasa seram sejuk pun ada. Aku pun tak tahu kenapa, tapi rasa ni macam tiba-tiba je tau. Sebab dekat luar tadi tak ada pula rasa macam ni. Tapi bila dah masuk je, tiba-tiba rasa. Aku pun diamkan je lah diri aku. Sebab salah satu daripada peraturan bila nak buat paranormal ni adalah kita tak boleh nak tunjukkan perasaan macam takut ke apa ke, tak boleh. Kita kena buat macam tak ada jadi apa-apa. Macam biasa je, relax je. Itu baru boleh. Even belagak pun macam tak takut. Jangan bos, naya kau nanti. Hampir 3 jam jugalah kita orang pergi cari hantu dekat sini, tapi tak ada apa-apa pun. Kita orang langsung tak nampak apa-apa kelebat hantu. So kita orang pun keluarlah. Bila dah sampai dekat van, Shah ada kata dekat aku yang dia nak pergi kencing sekejap. So kita orang pun tunggu je lah kejap lah. Tapi tak sampai beberapa minit pun dia dah sudah. Kita orang pun pelik lah kan. Lepas tu Mirul tanya, Shah, kejap je kau kencing? Tapi Shah diam je. Tapi tu tak adalah pelik sangat pun. Sebab Shah ni memang jenis yang pendiam. Dia tak banyak cakap. Tapi agak-agak lah kan. Orang tanya kot, jawab je lah. Shah. Lepas tu kita orang pun pergilah dekat kedai makan untuk nak berehat jap. Kat kedai makan ni kita orang mula berborak pasal Highland Tower. Tapi yang peliknya, Shah ni diam je tau. Tak Zam selalu. Sebab kebiasaannya lah kan. Even Shah ni jenis yang pendiam, tapi aku tahu yang dia ni jenis yang terkadang tu akan bercakap juga walaupun sikit. Tapi kali ni, wow, memang betul-betul diam tu. Pelik aku. Secara tiba-tiba phone aku berdering menandakan bahawa ada yang call aku. Aku pun tengoklah siapa pula yang call aku ni. Dan terpapar dekat call tu tulis nama Shah. Tambah hairan aku. Dah kenapa pula dia ni tiba-tiba call aku. Tapi bila aku tengok Shah, dia memang tak ada pegang phone tau. So aku pun dengan perasaan pelik ni angkat je lah call tu. And then tiba-tiba Shah cakap, "Weh, korang apa hal doh tinggalkan aku seorang-seorang kat sini?" Aku pun cakap lah, "Lah kenapa? Kan kau ada je dekat." Sambil tengok dekat Shah. Belum habis aku cakap, aku dah rasa suak gila. Sebab Shah langsung tak ada pegang phone. Dan dia pandang dekat aku sambil tersenyum.
Lepas tu aku pun cakap, oh sini. Dan terus bagi tahu Miro dengan Arif tentang hal yang sebenar. Dan bila kita orang tengok balik dekat Zah yang imposter tu, tengok dia dah hilang. Dan bila kita orang dah ambil Zah yang sebenar, Zah bagi tahu yang dia balik je daripada buang air, tengok van dah tak ada. Wis, apa? Seram sejuk je aku. Aduh, apa berani diorang boleh masuk dekat dalam Highland Tower tu just 4 orang. Paranormal kan biasa buat 6 orang kan, tapi diorang 4 bapak dia. Gila, sangat gila. Bapak. Tapi tu lah, orang katalah, aku tak tahu kan. Orang kata kalau kita nak buat paranormal ni, kita kena ikut peraturan dia. Baru benda tu tak ganggu. Tapi yang pelik kat sini, kalau kita ikut peraturan, maksud benda tu tak ganggu, misalnya kita nak tangkap dia. Kan? Okay, so kisah yang kedua ni pula datangnya adalah daripada Zulaikha. Okay. Hai, nama saya Zulaikha dan saya harap sangat yang Horror Story dapat berkongsikan kisah saya ni dengan para pendengar. Kisah ni berlaku apabila saya baru je balik daripada tempat kerja. Akibat terlalu penat pada malam tu, saya tertidur di atas sofa ruang tamu rumah saya. Pada masa ni, saya masih lagi belum berkahwin dan mak ayah pula dah tidur. Jadi saya seorang je dekat bawah tu. Secara tiba-tiba, saya terjaga akibat daripada terdengar bunyian bising di luar rumah. Saya pun tengoklah jam. Dan jam telah pun menunjukkan tepatnya pada jam 2 pagi. Dengan perasaan yang ingin tahu, saya pun membuka langsir rumah dan terlihat seperti ada seseorang yang menjenguk rumah kawan saya. Oh ya, kalau korang semua nak tahu, saya ada seorang kawan sekerja yang tinggal di hadapan rumah saya dan bernama Aisyah. Tapi bukan nama sebenar. Saya dengan Aisyah ni memang rapat sejak kami masih lagi bersekolah menengah. Itu yang kerja pun kat tempat yang sama. Berbalik kepada kisah tadi, apabila saya ternampak seseorang di hadapan rumah Aisyah dengan perasaan ingin tahu yang semakin membuak-buak, saya pun perhatikan sosok tubuh orang tu betul-betul. Dan apa yang mengejutkan saya adalah sosok tubuh orang yang berdiri dekat depan rumah Aisyah tu bukanlah manusia, melainkan kosong. Bila je saya nampak benda tu, saya terus tutup langsir sambil membaca Astaghfirullah. Gila bos, gila. Pada malam tu, saya memang tak boleh tidur sebab asal saya tutup mata je cuba untuk nak tidur, benda tu akan terbayang di fikiran saya. Nak dipendekkan cerita, esokan harinya, selepas je kami dah habis kerja, saya terus tanya Mawar sama ada dia tahu atau tak kat mana Aisyah sekarang. Mawar pun katalah, kau ni dah kenapa Zulaikha? Aisyah kan dah lama meninggal dunia. Jawapan dia ni memang betul-betul buatkan saya berasa terkejut gila. Dan dengan secara tiba-tiba, saya berkata, kau serius lah Mawar? Jangan main-main. Aku tengah serius ni. Dan Mawar pun berkata dengan selamba, betul lah. Takkanlah kau yang kawan baik dia ni, kau yang tak tahu. Okay, tu aku just buat cerita. Dan Mawar pun berkata dengan selamba, betul lah. Takkanlah kau yang kawan baik dia ni tak tahu yang dia meninggal aksiden petang semalam. Dalam hati saya pun berkata, petang semalam? Oh, sumpah seram cerita ni bos. Sumpah seram. Korang bayangkan kalau korang ada kat tempat dia. Seram tak seram? Mati nak, mati. Okey, dan sekarang aku akan cerita dekat korang tentang kisah yang ketiga, iaitu kisah yang terakhir untuk malam ni. Dan kisah ni adalah datangnya daripada King. Kemain nama King Ya tak? Tapi bukan King yang kat dalam cerita apa? Tapi bukan King yang dekat dalam cerita KL Gangster tu kan? 大龍鳳過爽啊！ Lu buta kah? Lu
Lu tembak tak kena mah. Sekarang gua ada depan mata. Lu kasih angkat punya nyawa. Tapi kalau lu miss, wah kiss lu. Die. Lu bye-bye mah. Cabai punya orang. Kalau aku tak letak pasir dan nasi kau. Aku bubuh racun. Biar berbuih mulut kau. Baru aman hidup aku. Gurau. Aduh. Okey. Hai. Dan selamat malam para pendengar Horror Story. Kisah ni baru je berlaku kepada saya dalam seminggu yang lepas. Kisah ni bermula apabila pada malam tu saya mendapat panggilan daripada abang yang sedang dalam perjalanan untuk pulang ke rumah. Tujuan dia menelefon saya adalah kerana dia ingin bertanya kepada saya sama ada saya mahu ataupun tidak. Dan panggilan pun pada mulanya seperti biasa sampaikan tiba-tiba saya terdengar seperti ada sebuah kemalangan yang baru saja berlaku. Saya tak pasti, tapi apa yang membuatkan saya menjadi risau adalah sebab bila saya dengar bunyi dentuman yang kuat, panggilan tiba-tiba je mati dan hal ini memang betul-betul membuatkan saya berasa risau tentang keadaan abang saya. Selang beberapa jam kemudian, abang pun pulang ke rumah dan bila je saya nampak abang dah balik, saya pun tanyalah, "Abang, kenapa tadi? Adik ada dengar bunyi dentuman. Macam aksiden je. Ada aksiden tadi?" Tapi abang dah cakap, sambil muka pusat. Dan terus masuk bilik. Saya pun pada masa tu tak adalah fikir sangat sebab mungkin dia tengah penat sangat kot. Sesara tiba-tiba pintu diketuk kuat-kuat dan bila saya buka je pintu, saya ternampak ada 2 orang polis dan polis tu mengatakan bahawa abang saya telah meninggal dunia. Meninggal dunia lagi. Memang malam saya meninggal dunia akibat daripada kemalangan yang telah menimpa dirinya. Dipercayai bahawa kemalangan ini terjadi akibat berpunca daripada abang saya bermain telefon semasa sedang memandu dan hal ini telah menyebabkan dia tersalah masuk rohrong dan telah membuatkan dia mengalami aksiden yang telah berjaya meragut nyawanya. Saya pun seperti tak percaya dengan apa yang saya dengar ni sebab tadi saya baru je nampak abang masuk bilik. Tapi apa yang membuatkan saya menangis adalah sebab bila je saya buka pintu bilik, saya tak ada nampak siapa-siapa pun dalam bilik dan bilik gelap macam tak ada orang masuk. Saya tak tahu macam mana nak cerita pasal benda ni, tapi inilah yang membuatkan saya berasa betul-betul sedih dan hampir untuk nak menangis. Sabar tau. Masa tu dekat dengan Allah. Sabar Harap tabah. Okay guys, kalau korang suka dengan video ni, jangan lupa tinggalkan like dan subscribe. Akan ada lebih banyak video yang menarik menanti anda pada setiap Isnin hingga Khamis jam 8 malam hanya di Horror Story. Di sinilah kisah seram.